Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa bil masyiah. Wassalatu wassalam ala turjuman uluhiyyatih wa dalil wahdaniyatih Sayyidina Muhammad al-mab'uthi bibahiril mu'jizat لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكحنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكحنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكحنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين باب لتتبعن سنن من كان قبلكم wa ismu man da'a ila dhalalatin. Ada dua tajuk. Satunya tajuk sebagaimana lafaz hadis, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sesungguhnya kamu akan mengikut akan jejak langkah, akan sunnah, akan jejak langkah mereka yang adalah sebelum daripada kamu. Tajuk yang kedua, dosa orang yang mengajak kepada kesesatan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri aidan radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Sa'id Al-Khudri juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'anna sunana man. Jadi setengah kita biasa baca setengah versi la tattabi'anna sunanal ladina min qablikum. Tu jadi kita biasa lacah hak tu, jadi hak ni jadi kekok sikit. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sesungguhnya kamu akan mengikut dua tu, ada du taukid lamul ibtida, kemudian nun taukid sakilah di belakang. Sesungguhnya kamu akan mengikut akan sunan, jamak kepada sunnah. Ini at-tariq mana sunana, akan sunnah makna jejak langkah man kana qablakum. Sunan ataupun sunnah makna jejak langkah mereka yang adalah sebelum daripada kamu, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, dan sahasta dengan sahasta demi sahasta. Mana pas jeka mula-mula sikit dulu, pas sahasta kau banyak lagi. Tu hatta law dakhalu juhrad dabbin, sehingga kalulah mereka itu men qablakum tu, sehingga kalau adalah mereka itu men qablakum tu masuk akan lubad dabb. Biar awak fasir nah, la tattabi tumuhum, ada lam tabi tumuhum, tak ada lah, tak ada. Lau dakhalu juhrad dabbin tabi'tumuhum, sehingga kalaulah mereka tu masuk lubad dabb, mu akan ikut, kamu semua akan ikut mereka itu. Sejeka demi sejeka, sikit demi sikit, mula-mula sikit, kau banyak hingga kata kuat tak kuatnya tentang itibak mana mengikut. Kalau mereka tu masuk lebih bewak pun mu masuk juga lebih bewak tu. Tu. Lalu sahabat berkata, qulna ya Rasulullah, al-yahudu wan-nasara. Al-yahudu mana al-yahud,
Al-Yahudu. Al-Yahudu makna adakah orang Yahudi dan Nasara maksud Rasulullah dengan men qablakum tu? Qala faman, bersabda Nabi, patu siapa dia? Kalau tidak mereka. Dah. Siapa dia lagi? Tu. Jadi ini hadis ini agak terkenal lah sikit dalam dakwah ni, dan termasuk dalam kumpulan hadis-hadis akhir zaman. Nabi telah menelaah bahawasanya kita umat Islam ini akan ikut jejak langkah orang Yahudi, orang Nasara. Sebagaimana pertanyaan sahabat itu untuk menuntut kepastian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menyatakan, apa tu siapa dia lagi? Ada siapa dia? Kalau tidak mereka gak? Tentulah mereka. Nah tu. Maknanya kita akan ikut cara orang Yahudi, cara semua, daripada semua beda. Nah. Tapi bukanlah siapa peringkat jadi orang panggil pada kekufuran, tidak. Nah, itulah kata taklid yakinayatun an syiddatil muwafaqati. Kata la tatab'an manu shibran bi shibrin zira'an bi zara'in hatta law dakhalu juhrad dabi tabi'uhum. Tu kata lagu tu apa dia panggil kinayatun, satu kinayah. Satu simbolik, satu perlambangan an syiddatil muwafaqati, daripada bersangat muwafaqah lahum fil ma'asi, bagi mereka itu, yakni man qablakum, yang telah ditegaskan oleh Nabi, itulah mana tak lain tak bukan ialah Nasara, Yahudi Nasara, fil ma'asi, pada maksiat, fi maksiatillah, pas sekara-sekara, pas babak-sebabak ni, ikut semata ni, yang ikut mana perbuatan mereka, ikut cara mereka. Tu fil ma'asi. Jadi kalau ikut benda tidak melibatkan jadi maksiat, tu tak ada masalah. Tu. Jadi tidak semua orang panggil perkara yang dilakukan oleh orang Yahudi itu makna maksiat berlaku, tu tidak. Tu. La fil kufri, tidak pada kufur. Bukan kata makna bukan maksudnya siapa perekat kepada kufur pun ikut juga kekufuran mereka, tu tidak. Tu. Nak ayatnya kita orang Islam sekarang, umat Islam akhir zaman ni, mana mengikut cara hidup orang Yahudi, orang Nasara. Daripada pelbagai bidang, pelbagai segi. Tu. Nak rakyat kata syiddatul muwafaqah, bersangat muwafaqah, terikut sana itu hingga kalau mereka tu masuk lubang bewak pasir pun kita masuk juga. Begitulah. Tapi tidaklah sampai kepada peringkat fil kufri, pada kufur tu tidak. Makna fil ma'asi ay annahum liqtifaihim atharum, artinya bahasanya mereka itu yakni ummah kita ni lah, liqtifaihim, kerana mengikut mereka itu akan kesan-kesan mereka itu min qablakum, itu al-yahud wa nasara tu, wa itba'ihim, dan juga mengikut sama makna ta'ra'ikihim, akan jalan-jalan mereka itu hingganya ni, maknanya law dakhalu fi mithli hadzal dhiqi, sehingga kalulah mereka tu masuk pada seumpama sepik ni, kesempit ni, lawafaquhum, nescaya muwafaqah mereka itu, maknanya umat kemudian ni akan mereka itu makna man qablakum tu, nescaya muwafaqah, masuk lubang sepik pun masuk juga, teruk lagi masuk juga, masuk buat berapa benda lagi tu menyusahkan, memudaratkan, ada nak ayat kata syiddatul muwafaqah. Tu. Dan memang itulah yang berlaku, realiti yang berlaku kepada umat Islam, apa yang telah ditelah oleh Rasulullah SAW, terangnya fenomenanya begitu memang berlaku di hadapan mata kita. Umat Islam pada melakukan maksiat begitu terjebak sangat jauh, orang panggil mana pada muwafaqah dengan perbuatan orang Yahudi Nasara. Jadi apa yang Nabi kata tu memang sudah ada dah, sudah berlaku dah. Tu. Jadi maksudnya kepada kita yang mesejnya supaya jangan kita termasuk orang yang jadi muwafaqah dengan orang Yahudi, dengan orang Nasara. Tu. Karena itu akan membawa kita kepada mudarat, sebesar-besar mudarat. Dan tak lain secara tak langsung juga itu akan mengalih perhatian kita dengan cara Islam. Secara tak langsungnya bila kita mengikut orang panggil cara mereka, bermakna cara Islam itu kita tinggalkan. Dah tak ambil cara. Dan memang itu sangat-sangat jelas. Sehingga benda-benda yang besar supaya dia kata sambutan hari raya ke misalnya syiar Islam, makna hari raya sudah ada dah, Islam dah letak dah, dah lunas dah. Tapi pandai-pandai kita duduk tiru, duduk buat benda-benda yang tidak, mana yang di luar daripada cara Islam, yang menyebabkan dia akan jadi sumber lah.
Jadi orang panggil kepada cara kita tu, orang panggil menyambut mana anugerah Allah Ta'ala sebagai pemberian dan anugerah Allah Ta'ala, sepatutnya kita menghargainya. Jadi dengan cara membesarkan Allah Ta'ala tapi melakukan maksiat, bergembira sempena hari raya dengan melakukan maksiat, itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal kita boleh menuntut redha Allah Ta'ala dalam keadaan kita nak bergembira, bersukaria, yakni bergembira dalam arti kata membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara yang telah diaturkan oleh agama Islam, oleh syariat Islam, dengan bertakbirnya pada waktu malam hari rayanya, dan membesarkan orang panggil tempat-tempat ibadat dan juga ibadah. Tapi tidak, kita duk tiru cara orang bukan Islam menyambut hari raya. Jadi itulah makna ayat kata kita telah lari umat yang akhir zaman ni, dia lari daripada landasan Islam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa min nafsin tuqtalu zulman, tidak ada daripada satu diri yang dibunuh secara zalim, illa kana ala ibni Adam al-awwal, melainkan adalah di atas anak Adam yang mula-mula. Mana anak Adam yang mula-mula? Itulah anak Adam mula-mula, anak sulbi itulah. Anak Adam al-Sulbi. Kita ni ibnu Adam juga ni. Seluruh manusia ni adalah ibnu Adam. Sebab itulah Nabi kata ibnu Adam al-awwal. Ala ibni Adam al-awwali. Siapa dia? Iaitulah Qabil. Tu tafsirlah dalam Quran, dia tak ada sebut nama. Quran sebut dua orang anak kepada Nabi Adam alaihissalam, yang seorangnya membunuh seorang lagi. Tu. Jadi catatan tafsirnya menyebut nama kedua mereka, Qabil dan juga Habil. Qabil membunuh Habil kerana dengki. Tu. Jadi tu. Tidak, Nabi kata tidaklah daripada suatu diri yang dibunuh secara zalim lah. Kerana ada orang panggil bunuh bil bihaqin, ada juga. Ila kana ala ibni Adam al-awwali, malaikat adalah di atas anak Adam yang pertama noh, mana Qabil, sebagaimana namanya sebut dalam kitab tafsir. Kiflum minha nasib bahagia daripadanya, daripada nafsin. Tu dia. Dia boleh sahih juga. Tu. Sebab apa? Ni dia panggil dosa orang yang mau lunaskan sayyi'ah. Man sanna sayyi'atan. Tu dia panggil. Begitulah juga man sanna hasanatan. Orang yang mensunnahkan, membuat lunas hasanatan, yang tidak ada orang panggil daripada nas, daripada dari agama yang menegahkannya. Maka kalau orang pakat tiru duk buat supaya dia tu, dia dapat pahala berkebuk-kebuk supaya dia duk buat. Kalau kita melunaskan suatu sunnah, suatu perbuatan, satu cara, sayyi'ah, mana yang jahat, apa orang kemudian duk pakat turut buat, kita pun dapat dosa berkebuk-kebuk juga. Tiada. Tak ada basa-basa. Tidak ada daripada satu diri yang dibunuh secara zalim, malaikat adalah bagi di atas anak Adam hok mula-mula tu. Bapa sebut al-awwal supaya jangan kita kata ibnu Adam tu makna manusia seluruhnya anak Adam belaka. Ini adalah satu dia panggil ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan sekali-kali kita rekoh-rekoh ataupun membuat sunnah yang sayyi'ah. Jangan kita membuat sunnah yang sayyi'ah. Kerana kalau diikuti nanti mung akan dapat sahan setiap kali mereka tu melakukan. Hanyalah kita nak pikir dah dosa kita sendiri pun tak berapa nak gerak dah. Kalau lah dosa itu ditajsimkan dia bertokor-tokor, kita duk pikir ni dah awak dia lengit lah kita, makna dosa kita ni banyak. Wujudlah dosa tu bukan dalam bentuk jisim hok bertokor ni. Tu dia. Kiflun minha, dia dapat bahagia juga. Dari sebab dia yang melunaskan perkara ni. Orang lain tak ada buat lagi, dia lah yang mula-mula buat benda lagu ni. Lepas pada tu timbullah perbuatan. Qala ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu lagi. Wa rubbama qala Sufyan min damiha. Itu Syarawi. Boleh jadi berkata Sufyan min damiha, daripada darahnya, ganti daripada
daripada minha tu, kiflu minha. Ada bahagian min damiha daripada darah nyonya nafsu tu. Boleh jadi Sufyan dia kata lagu tu. Limaza, kerana apa? Bak apa? Nyanyolah ke dia. Bak apa pula ni? Orang lain bunuh dia boleh dosa juga ni. Tu. Bak apa orang lain yang melakukan pembunuhan dia boleh dosa juga. Qabil boleh juga. Limaza, kerana apa? Li'annahu, kerana bahasanya ibna Adam al-awwala tu, anak Adam yang pertama tu, makna hak salah seorang itulah, makna Qabil. Awwalu man sannal qatla. Kerana dialah orang yang mula-mulanya sanna, membuat lunas. Membuat lunas ni makna mula-mula buat benda tu. Membuat lunas, sanna al-qatla, membuat lunas pembunuhan, membunuh orang. Dialah yang membuat lunas, membunuh. Jadi mana-mana orang ke dia yang buat pembunuhan secara zalim, dia pun tupai boleh juga share. Tu. Awalan, pada permulaannya, sannal qatla awalan, dialah yang melunaskan jalan pembunuhan awalan pada permulaannya. Tu. Itu di bawah sana dia kata, ala wajhil ardi, di atas muka bumi, wa fil hadis al-hatsu ala ijtinabil bid'ah. Dalam hadis ni menyungguhkan di atas menjauhi daripada melakukan bid'ah wal muhdatsati, dan perkara yang diada-adakan fiddin pada agama. Limadha, kerana apa? Li'anna alladhi yuhdithu al-bid'ata, kerana orang yang mengadakan bid'ah wa rubbama tuhawinu biha likhif tuhawinu, bermudah-mudah dia biha dengannya, dengan bid'ah saat ni. Sebab apa? Li khifati amriha, kerana rengeh pekerjaannya bid'ah saat ni. Fil awali, pada permulaannya rasa rengeh, rasa mudah. Wala yash'uru bima yatarattabu 'alaiha, dia tidak sedar dengan barang yang terjadi di atasnya, di atas bid'ah saat ni. Minal mafsadati, lepas pada tu dia jadi mafsadah, kerosakan dan mudarat yang besar. Pada peringkat mula-mula tu rasa rengeh lah. Wa huwa an yulhiqahu ismu man amila biha, iaitulah menghubungi akan dia oleh dosa orang yang mengerjakan dengannya, dengan bid'ah sani, min ba'd, daripada selepasnya. Tu orang pakat buat belaka boleh dosa kena, tak ada pasal-pasal, maknanya duk tangguh orang panggil dosa orang lain. Tu. Tapi saat ni lah bab bid'ah ni kita tak nak ulah panjang. Bid'ah tu kita kena wicerak molek lah pula. Kok mana yang dikatakan bid'ah. Jadi isunya sekarang ni kadang-kadang tak menepati sasaran. Yang tidak bid'ah itu dikatakan bid'ah. Itu satu tajuk ataupun ulasan yang lain lah, bab yang berbeza lah. Sini kita nak sebut saja ni. Jadi kalau melakukan bid'ah begitu maknanya kita akan mendapat saham. Mana sebanyak mana orang selepas daripada kita dah buat, kita boleh gia juga. Boleh gia hok baik, molek. Ni hok tak molek. Min ba'di innama kana huwa al-aslu, hanya sahaja dia lihat mula-mula asal fi ihdathi, pada mengadakannya. Li hadis man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ismi misl asami man tabi'ahu. Siapa dia yang menyeru kepada dalalah, tu nama tajuk tu. Nama tajuk tu maknanya ismu man da'a ila dalalatin. Hak ni lah hadis ni lah. Kerana dalam hadis yang lainnya menyebut man da'a ila dalalatin, siapa dia yang menyeru, mengajak kepada kesesatan, kana alaihi, nescaya adalah beban di atasnya, mudarat di atasnya, minal ismi misli asami man tabi'ah, seumpama dosa mereka yang mengikut akan dia, dosa orang mengikut kita, dia akan dapat kepada kita kalau kita yang melunaskan sayyi'ah. La yang khusus zalika min asamihim syai'ah, dan tidak kurang daripada, dengan sebab orang yang melunaskan, yang mula-mula buat benda tu dia dapat, dengan sebab orang lain tu buat, dosa orang lain tu tidak jadi kurang. Bukan kata dia ambil oleh orang yang pengasas itu, makna orang lain ikut tu makna jadi kurang dosanya, tidak. Jadi orang yang pertama tu dia yang paling banyak, orang yang kedua dia kurang sikit, orang yang ketiga kurang sikit. Siapa orang panggil ni lah, jual orang panggil dah sistem piramid tu orang yang duduk pada atas sekali, top sekali gak dia pasal kaki-kaki dia, banyaklah dia boleh nyok Jadi kita perbalas tu lah. Tu
Jadi jangan sekali-kali kalau benda otak comel tu jangan kita memula, okey. Maka dengan sebab itulah kita kenal syariat hukum hakam Islam tu dengan baik. Tu. Kalau tidak akan jadi talbis, akan jadi takhlid, manakah jadi kesamaran dan juga percampuran, mana bercampur aduk yang kita sengkakan itu disukai pada syariat. Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa taala, "Wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilm." Dan daripada dosa-dosa ataupun bebel-bebel orang-orang yang menyesatkan mereka itu. Sebab dia orang yang menyesatkan mereka itu ialah mensanna sayiatan, itulah. Orang yang membuat lunas bagi suatu sayiah itu bighairi ilmin, tanpa ilmu al-ayat sehingga akhir ayat. Tu. Jadi ingatlah jangan kita duk buat duk reko-reko benda yang tidak ada asas. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala babun karahatul ikhtilafi wallahu huwar razzaqu. Benci akan bersalah-salahan, berselisih, dan bermula Allah Ta'ala dialah yang memberi rezeki. An Jundub ibni Abdullah radhiyallahu an qala, berkata Jundub, qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran, baca oleh kamu akan Quran, ma'talafat, selama mana iktilaf, ittafaqat, muwafaqat. Iktilafat mana muwafaqat, mana sama. Qulubukum, selama mana muwafaqat hati-hati kamu pada memahamkan ayat tu, mana berhimpun di atasnya, di atas mana Quran tak balah. Fa iza ikhtalaftum, maka apabila bersalahanlah oleh kamu, fahma ma'anihi, pada memahamkan makna-makna Quran, faqumu anhu, maka berdiri tinggalkan daripadanya, daripada Al-Quran itu. Apa tu? Li alla yatamada bikumul khilafu ila syarr, supaya tidak berlanjutan dengan kamu oleh bersalahan itu kepada syarr, melakukan syarr. Tak sabarlah ni. Baca, pakat baca Quran. Selama mana iktilaf, hati-hati. Kalau dah bersalah pada memahami makna suatu ayat Quran itu, tinggal banglah, tak saduk balah. Takut jadi berlanjut sehingga membawa kepada melakukan syarr. Kita pihak lain, orang pihak lain ni. Lagi sekali balah mana bertepuk meja penapa, pergi penapa ni tu. Tak ada pasal ni. Menyopoh. Tinggal tak salah, dak kita lah. Dia pihak lain, kita pihak tak saduk itulah. Tak saduk nak berdebatlah. Tu. Iaitu juga dianya malah jadi bawa kepada balah siapa mereka melakukan syarr. Ya, kalau tidak ada maslahah, bila tidak ada maslahah, tapi bagi orang-orang yang memahami kalam Allah, dan kalau orang membawa makna-makna itu dengan secara salah, dia wajib memperbetulkan. Kalau dia sudah diakui seorang yang benar pada memahami Al-Quran, ini hok berlaku ni sama-sama pelajar, sama-sama hok jahil aduk baloh. Dia menibaloh gak jawab dia gak, lama-lama gak bertetuk berkatuk lah. Tu. Jadi tinggallah tak usah lah. Suruh kita tanya orang yang lebih berwibawa. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an qala, daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, berkata Abu Musa, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun asbaro ala adzan min Allah. Tu sami tahu min Allah. Jadi sami tahu tu dia jadi kita buat dulu baru mudah sami'ahu tak ada ta. Tak ada ta. Adzan sami'ahu min Allah. Ma ahadun asbaro ala adzan sami'ahu. Sami'ahu min Allah.
Tidak ada satu orang yang terlebih sabar di atas kesakitan yang dia mendengarkan akan dia akan azan sana minallah. Jadi asbaro minallah, tu takluk kepada asbaro juga. Mana tak ada orang yang lebih sabar daripada Allah Ta'ala di atas azan sami'ahu, begitu. Malah keliru juga awak gitu. Ma'adun asbaro minallah ala azan sami'ahu. Itu kita tukar. Jadi dia nampak lah. Jadi mana yadda'una, mana tak ada lah satu orang yang lebih sabar daripada Allah Ta'ala dari di atas kesakitan yang orang panggil mendengar akan kesakitan akan dia akan Allah Ta'ala. Mana sami'ahu maksudnya yang menerima. Sami'ahu mana qabilahu. Qabilahu ke apa? Qabilahu azza tu, al-azza tu. Tidak ada satu orang yang terlebih sabar di atas kesakitan yang mendengar, maksudnya menerima akan dia akan kesakitan minallah, yakni asbara minallah, tak ada. Mana Allah Ta'ala lah yang terlebih sabar. Tu. Jadi angka nombor 4 tu taklid. Ya begitulah kaedah dia. Sebab itulah dia kita permulaan mana pelajaran kita tu dia kena lalu ke ilmu akidah. Jadi sesuatu yang tidak layak dibangsakan kepada Allah Ta'ala memang tak boleh lah. Jadi apa makna sabar? Tu makna sabar. Baik, tengok dia kata af'alu tafdil, makna asbaro. Af'al tafdil, yang lebih sabar. Ambil daripada minas sabri wahwa, apa makna sabar? Takrif dia tu. PHK takrif dia. Makna hakikat dia habsun nafsi anal makruh, menahan nafsu, menahan diri di atas benda yang dibenci. Kita di atas diri kita, makna di atas perkara yang benci. Lepas tu Tuhan ni ada ke dak makruh, benda dia benci dak wallahu ta'ala munazzahun an zalika. Sedangkan Allah Ta'ala itu ditanzihkan, dibersihkan daripada demikian itu. Yakni maknanya habas nafsu di atas benda yang makruh. Jadi fal muradu lazimuhu, maka sebenarnya murak dengan dianya ialah lazim dia. Apa dia? Wa huwa tarkul muajalatu bil uqubah, meninggalkan segera memberi hukuman, menyeksa. Itu makna sabar di sini bagi Allah, disebut kepada Allah Ta'ala. Wa makaru wa makarallah. Tak bolehlah kita kata mereka itu menipu. Allah Ta'ala pun tipu mereka. Dok. Nipu-nipu ni. Perangai orang panggil kekurangan ni. Mana Allah Ta'ala membalas tipu mereka itu. Tu. Tak ada satu orang yang terlebih sabar daripada Allah Ta'ala tentang apa? Di atas kesakitan yang dia terima. Sami'ahu tu makna sami'ah, makna qabul. Qabilahu, yang dia terima akan dia. Tak ada orang lebih sabar daripada Allah. Pas sabar-sabar ni kepada dia. Jadi kalau kita ambil sabar dengan makna ini, tak kenalah kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu dia tolong rakyat. Kalau dia tak tolong rakyat pun begitulah, kita tu kena beringat. Bila sesuatu perkara yang tak munasabah dengan Allah Ta'ala tu, tak kena takwil lah. Makna dia pindah kepada makna yang munasabah. Gapa dia? Allah Ta'ala sabar makna menangguhkan hukuman. Bukan pakai berlepas selalu ni. Nak mahu kita ni pakai pau. Kesakitan yang kita terima daripada orang ni, siapa dia yang lebih sabar? Sabar-sabar ni kita tahan nafsu kita di atas benda yang kita tak suka. Orang menyakiti kita, memang tak ada orang suka. Lepas tu heboh dia tahan nafsu. Dok, mana boleh lagi tu. Lepas tu maksud dia apa? Tidak bersegera menghukum, memberi azab di atas orang yang menyakiti dia. Jadi kana ala azab yad'una, bagaimana? Azab sami'ahu, kesakitan yang menerima akan mana kesakitan apa yang kesakitan tu tak ada sakit mana khana kejahatan terhadap Allah. Yad'una lahul walada, yad'una mendakwa mereka itu, menyeru mendakwa mereka itu baginya bagi Allah Ta'ala ada tu. Kalau kita manusia gak makna bila orang bangsa ke satu perkara yang kita tidak buat, yang tidak mustahak bagi kita, maknanya tak ada pun bagi itu, tentu kita marah. Orang kata tentang diri kita yang bukan hakikatnya begitu. Tu. Seperti orang panggil kita tu ada sikit-sikit maknanya
Oh dia boleh bantu ya juga. Oh dia tu ada kereta macam dia ni. Padahal tak ada pun nak marah dah kitanya. Misalnya. Jadi musyrikin maknanya dia mendakwa Allah Taala tu ada anak. Kalau kita manusia kan dakwa begitu makna sangat-sangat menyakiti hati. Kalau kita manusia lah. Allah Taala tidak sakit hati. Tapi Allah Taala ni as-sabur, sangat sabar. Summa yu'afihim. Kemudian dia memaafkan akan mereka itu. Tu asbaro. Yansibunahu ilahi wal muradu adzan yulhikuhu anbiya'ahu. Adzan kesakitan yang menghubungi akan nabi-nabinya. Ya saat ni mendakwa Nabi sebut saat ni mendakwa bagi Allah Taala tu ada anak. Dan kesakitan yang menghubungi akan nabi-nabi dia tu tak ada sakit. Tapi para nabinya kekasih Allah Taala yang menerima azan kesakitan daripada umat. Menyakiti nabi makna menyakiti Tuhan lah. Tapi bukanlah dengan makna Tuhan tu sakit tersakiti dengan sebab itu. Tu. Tapi kemudian Allah Taala memaafkan akan dia. Summa yarzuquhum yarzuqu. Summa yarzuqum. Kemudian Allah Taala berrezeki akan dia. Dah lah maafkan lepas tu bui pula sponsor pula siapa dia yang lebih sabar? Kita orang menyakiti hati kita duk kata buka-buka, duk mengopak, duk buat fitnah. Peringkat yang paling nipis ialah wal kaziminal ghaiza, menahan kemarahan. Kita tak marah biarlah. Halo, sakitnya hati nak marahnya, nak sabar. Wal afina 'anil nas, tu lebih atas daripada wal kaziminal ghaiza. Tahan kemarahan, jangan zahirkan kemarahan. Kemudian memaafkan akan manusia. Wallahu yuhibbul muhsin. Mana Allah Taala kasih kepada orang muhsin. Mana memberi kemaafan itu ihsan. Wal kaziminal ghaiza itu adalah adil. Ni bukan sekat tu saja Mana teh kemarahan orang duk kata macam-macam orang tu. Bukan orang lain. Orang kita kenal lah, sayang kita lah, dia duk kata. Duk royak, duk mengacung. Kita tahulah. Dia mau mari royak. Allah, lurut dada kita ni. Begitu langsung nanya kata ni. Tak sekor lah. Tak melera sikit rambut. Marilah teringat kita buat kebaikan ke dia tu. Kecenderungan kita nak mungkin nak bakit lah. Jadi, hak dia makna dia duk kata tu Allah. Tu kita dah. Kemudian tak apalah. Bila berjumpa dengan dia lama-lama. Dimaafkan sahabat dia tu. Lepas tu bui pula supaya sekala memang duk bui sama moga sahabat dia tu makna orang susah bui pula tolong tu. Sebagaimana Saidina Abu Bakar lah ialah anak marah lah juga apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anak dia difitnah. Dalam hadis yang agak panjang lebar, hadisul ifki, fitnah yang dibuat oleh munafik. Maka ada orang yang Abu Bakar ni dia ada duk support duk sponsor ada satu orang mana kerana susah tu bui sama sama sekaya tu loan sama-sama. Kalau kita kan setiap bulan tu nak bui 300 mana nak tolong kau dia ada orang tu susah. Tiba-tiba orang tu pun terpengaruh juga. Duduk orang panggil menyertai juga orang panggil FK ni, duk fitnah, duk kecek juga kata Aisyah ni corang gelenyak ke apa. Abu Bakar pun tak silah tak siman. Lalu ditegur bukan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya memberi oleh zu sa'atin. Akhirnya Saidina Abu Bakar builah juga. Tu. Hok jahat dia panggil jahat dia tu duk mengata kepada padahal mu duk baik kepada dia tapi tak apalah, mana seorang seumpama Abu Bakar yang sangat benar itu dia benar dengan Allah Taala, dah Tuhan suruh buat, mana dia buat begitu sudahlah menahan kemarahan, kemudian memaafkan, lepas tu gak bui pula weh, manalah ada satu orang yang asbaro min Allah ala adhan sami'ahu, di atas kesakitan yang dia mendengarkan dia, maksudnya yang dengar apa yang mana yang diterima, makna Allah dengar tu maksudnya apa yang berlaku kepada nabi-nabi dia itu kalau Tuhan, kalau makhluk bahasa makhluk dipanggil menyakitkan hati tu. Anak buah kita orang dua kena sakit hatilah kita ni.
Macam mana kita tak marah jadi memaafkan dia pula, kemudian memberi pula. Maka siapa dia kau yang terlebih asbar, mana terlebih sabar. Sudahlah membuat benda yang sangat orang panggil menjadikan murka Allah Taala, mendakwa Tuhan tu ada anak, padahal Tuhan tak ada anak. Tapi Allah Taala summa, kemudian lama lepas Allah Taala ampunkan mereka tu, kemudian summa yarzuquhum. Qala Allah Taala innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Taala dia sahajalah. Innallaha ar-razzaqu, bubuh dhamir fasal huwa. Sesungguhnya Allah Taala tujuan ke ifadatu makna al-hasri, memberi faham makna hasar, simple. Mana sesungguhnya Allah Taala dia sahajalah yang boleh memberi rezeki. Tu. Jadi kalau innallaha ar-razzaqu, sesungguhnya Allah Taala dia yang memberi rezeki. Situ tak ada makna hasar, cuma taukid saja je. Tapi bila awak mari huwa, dia sahajalah yang boleh beri rezeki. Dengan sebab tu wajib kita bertawakal kepada Allah Taala, kerana orang lain tak boleh nak memberi rezeki kepada kita. Lagi pula Allah Taala Dzul Quwwati, yang mempunyai kekuatan al-matin. Lagi pula makna teguh, yang mempunyai matin, makna keteguhan. Qala musannifu rahimahullah taala babun as-su'alu bi asma'ihi ta'ala 'indal naum. Meminta dengan nama Allah Taala ketika tidur, makna ketika nak tidur. Inda iradatin naum, ketika nak tidurlah. Dia tidur tak minta dah lah. Kalau duk minta juga tu ngigam mimpi, itu tak ada kira lah. Mana berdoa kepada Allah Taala tak kira lah berdoa minta ke ataupun ta'awuz, minta jauh, minta berlindung. Nama dia as-su'al. Dengan nama-nama Allah Taala, menggunakan nama-nama Allah Taala. Dan itu salah satu daripada hikmah kerana kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan kepada kita sekian banyak, itulah 99 namanya, supaya kita gunakan nama-nama kita, nama-nama Allah Taala itu untuk masa kita nak minta dengan dia. Yang wa yuhadhdhirukumullahu nafsah, memberi peringatan akan kamu oleh Allah Taala akan dirinya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah Nabi yaqulu bersabda, a'udzu bi izzatika alladhi la ilaha illa anta alladhi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Berkata daripada Ibn Abbas, adalah Nabi berkata, sentiasa berkata, a'udzu bi'izzatika, aku berlindung dengan izzahmu ya Allah, dengan kebesaranmu ya Allah. Siapa dia? Allah Ta'ala ka alladzi la ilaha illa anta, yang tak ada dah Tuhan yang sebenarnya yang layak dia semua melainkan-Mu saja. Alladzi la yamut, yang tak mati. Yang hidup, yang tak mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakal oleh kamu di atas Tuhan yang hidup, yang tak mati. Ini adalah ada satu orang dia mai bergoyak, kata ada orang kata ni, apa gak kita duk bila sifat mustahil bagi Allah Taala tu bagi tak ada ke? Bodohlah dia kata ni. Tu kecek tak khabar ni. Dia ingat kau ulama duk susun tu duk rekoh-rekoh gitu ya. Ni. Jadi sifat yang wajib bagi Allah Taala, sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Duk bila wajib kena bila juga. Sifat yang mustahil duk bila apa? Bagi tak ada. Ni. Tu. Lepas tu tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah Taala sendiri mana bertawakal oleh kamu di atas yang hidup, mana Tuhan hidup, la yamut, yang tak mati. La tu mustahilnya, mustahil mati. La yamut, ana tak mati, ana mustahil mati. Kalau kata bodoh tu bodoh kata gitu bila sifat mustahil, tak kira Tuhan sendiri ni dia ada hikmah apa sebut la, tak payah sebut dah la yamut, pas Tuhan sebut juga ni yang hidup, yang tak mati. Kalau kira-kira bodoh tak gitu kan, tak payah sebut dah lah ni. Tu ya ulama duk susun duk buat tu, dia ada tempat ambil dari bukan rekod, tapi saat ni dah bila pandai-pandai lebih daripada ulama, dia duk fikir wasa kena dengan mana, dia tak terkhabar. Moga dia tu bukan ahli Quran, dia tak khabar pun ayat-ayat Quran ni. Jadi dia berani nak kata ni sebab dia fikir bila agama tu maknanya
kuasa makna Tuhan tidak lemah. Tak payah royak lah, tak lemah tu. Tak khabar Tuhan sendiri pun duk bila. La yamut. La tu makna mustahilnya. Mustahil mati. Mana tidak. Tu. Tu mana ulama duk susun sebenarnya ni duk ambil daripada Allah Taala juga. Duk tiru Tuhan. Bukan rekoh dengan fikiran sendiri tidak. Jadi Nabi sentiasa berkata ni, a'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut wal jinnul wal insu yamutun. Jin manusia mati. Mati mereka itu. Tu. Itu orang panggil bukit rakyat. Dok rakyat kata makna Tuhan tak tahu kau tahu ni. Tu. Itu dia panggil kita iktiraf nak rakyat. Tu nak iktiraf buat perakuan. Jadi nabinya dia baca setengah daripada hak ni dia baca nah, biasa baca. Tapi munasabah dengan tajuk kita ni masa nak tidurlah. Baca jadi banyak baca yang Nabi baca ni. Jadi kerana banyak sangat tu kita pakai tak baca surah Abu. Semua tak baca berlaku ni. Nak baca kau dia kat ustaz masuk kita ni doa macam-macam ada. Lepas pandang ni pun ada lagi. Tengok dalam azkar banyak pilih ni. Tu. Oleh kerana banyak pilihan pakai dok berlaku. Kerana banyak sangat baca. Sebab apa tak baca? Tahu tak reti nak baca mana so tak tahu banyak. Kayak hak tu, kayak hak ni. Pakai dok sebelaku. Tu. Sekurang-kurangnya kita ni la ilaha illallah. Itu umum. Supaya orang panggil akhir kalam kita la ilaha illallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, idza jaa ahadukum ila firashihi, apabila datang oleh seorang kamu kepada firashnya, hamparannya, ketika katil kita lembek kita, falyanfudhu bisimfati taubih, maka hendaklah dia kebah-kebah, hendaklah dia kebah akhir dia akhir firash dia tu. Akhir firash hampar dia sana itulah. Bisim fati taubihi, dengan mana hujum kainnya. Tu. Bi tarafi taubih, taraf mana hujum. Tempat tidur kita tu kebah-kebahlah dulu. Tu. Monggo berabuk kau berdebu kau. Salasa marrat, 3 kali. Tu. Buat 3 kali. Itu memanglah makna buat sesuatu perkara makna 3 kali. Tu nak jadi lebih molek lagi daripada sekali tu. Jadi lebih sempurna. Kebah-kebah dulu. Firash kita tu dengan hujung kain. Lepas tu kalau dengan benda lain tak boleh ke? Boleh juga. Maksud dia nak suruh kebah. Zaman kita sekarang ni dia macam-macam lah peralatan tu yang khusus. Macam-macam orang buat. Semua benda tu ada alat khusus berlaku tu. Nak bergaru belakang ko nyawak tangan pelesu lah padahalnya nak garu belakang pakai bocu tiak kau zaman dulu gitu je dah Tapi sekarang tu apa-apa benda pun dia ada alat khusus orang duk buat. Tu. Wal yakul lepas pada tu dan hendaklah dia kata Bismika Rabbi wada'tu jambi. Jadi kalau kita tengok di sini, sabitlah ini bacaan dekat nak tidur juga ni. Sedangkan kita sudah ikuti di sana ada lagi bacaan yang lain. Tu. Jadi hendaklah dia berkata, hendaklah atas makna sunat lah dia kata Bismika Rabbi, dengan namamu ya Allah, ya Tuhan kami. Tu tajuk dia tu. As-su'al indan naum bi asma'ihillah bi asma'ihillah ta'ala. Wal yakul, hendaklah dia berkata Bismika Rabbi, dengan namamu wahai Tuhanku, wada'tu jambi, aku letakkan lambungku. Kerana tidur cara sunnahnya ialah atas lambung, mengiring itija'. Wa bika arfa'uhu, dia denganmu lah ya Allah, denganmu ya Allah, dengan izinmu, dengan kehendakmu ya Allah, arfa'u, aku dapat mengangkatkan akan dia, akan jambi. Maksud boleh bangun balik kita letakkan belakang kita, lepas tu kita boleh bangun tu dengan izinmu lah ya Allah.
In amsakta nafsi, jika engkau tahankan akan diriku, maknanya dengan izinmu saja. Kalau mu tahan agak mana tak bergerak geri laku. Faghfir laha, maka ampunkanlah baginya, bagi nafsi. Domnya kembali kepada nafsi. Wa in arsaltaha, dan jika engkau lepaskan akan dia, akan nafsi, kalau mu lepaskan nafsu aku tu, fahfazha, mu tulu jaga akan dia. Bima tahfazu bihi, dengan bare hak mu jaga dengannya, dengan bare tu ibadakas salihin, akan hamba-hambamu ya soleh. Kalau engkau lepaskan nafsuku, maka mu jagalah nafsu aku tu, supaya mu jaga nafsu ataupun diri hamba-hambamu yang soleh. Tu telah setengah daripada doa. Qala musannif rahimahullah ta'ala an Huzaifah radhiyallahu an, daripada Huzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu qala, berkata Huzaifah, kana Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza awa ila firasyih, apabila dia menuju kepada firasnya, hamparannya nak tidur. Yani idza dakhala ila firasyih, kepada firasnya, hamparan dia. Qala, dia bersabda, Nabi baca hak ni pula. Dia hak ni hak masyhurnya neh. Kelas-kelas pasti duk ajar hak ni lah neh. Qala Allahumma bismika ahya wa amut. Tu banyak tu ya. Tu 3 patuh ya. Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan nama-Mu lah ya aku hidup dan aku mati. Itu kalau nak tidur. Doa nak tidur pagi. Wa idza asbah, apabila berpagi-pagi, yakni jaga daripada tidur, qala, berkata Nabi bersabda, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kami selepas daripada Dia mematikan dekat kami. Kepada Dia sahajalah tempat kembali. Ya Tuhan. Al-ihya lil ba'thi awil marja' nusyur wa ilahin nusyur, yakni menghidupkan, dibangkitkan pada masyarakat, atau marja' tempat kembali. Mana kembali kepada Allah Ta'ala lah, kepada Dia sahajalah kita kembali. Nak lagi kepada Allah Ta'ala tak boleh. Maka pastikan bahawa Allah Ta'ala terima kita dalam keadaan redha. Nak lagi daripada Allah Ta'ala memang tidak boleh. Kok mana pasti kita kena pergi menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan bagaimana, dimuliakan ataupun dihinakan, itu saja. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah Ta'ala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfirman oleh Allah Ta'ala. Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Nabi kata Tuhan berfirman kepada dia. Ini pun juga di antara hadis yang ahli kursi yang agak masyhur juga, biasa kita dengar. Ana inda zanni abdi bi, aku di sisi sangka hambaku dengan aku, dia suka lagu mana. Sebab itulah ini adalah asas dalam bab perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bersangka tak molek dengan Allah Taala, maka itulah. Kalau kehidupan kita tidak seluas daripada orang lain, pencapaian kita tidak orang panggil semaju orang lain, maka itu kita yakin pilihan Allah Ta'ala yang terbaik untuk kita, maka kita akan dapat yang terbaik. Ibu bapa yang mendambakan anak 8 tahun dah menikah, tak boleh dapat anak-anak lagi, naknya ke anak. Akhirnya Allah Ta'ala merezekikan mereka dengan seorang anak yang cacat. Lalu kalau ibu bapa sana dia suka, tak sukanya bapa lah wi anak lang baik tak sah lah. Kalaulah ibu bapa menganggapkan anak cacat tu sebagai beban sebagai suatu bahan yang memalukan mereka, yang menyusahkan pergerakan mereka, maka itulah yang mereka akan dapat. Tapi kalau mereka bersangka baik kepada Allah Ta'ala, Allah Tuhan wi mana, Tuhan nak wi palu, dia sebut lah tu. Orang-orang yang mengaji pondok, dia tak jadi tok guru, tak jadi ustaz ke apa jadi tu lah. Tapi pelajaran yang dia mengaji ni maknanya dapat diserap dalam diri dia, mana dia faham.
Tuhan awi pahala ni. Dia sebut lagu tu. Ni, sebab dia faham. Karena Tuhan tahu dah kita malah buat ibadat. Jadi duk jaga anu itu hang dapat pahala kat tu. Tak pergi sembahyang Jumaat tu malah. Ni ada anak ni, tak boleh nak tinggal anak. Misalnya. Dia peru anak, pak ketua anak tu. Tapi orang cacat ni, misal kalau terencana dia umur dia tak ada panjang anak. Peru anak pak besar ni. Adakah kita mengatakan Allah susahlah aku anak. Ni boleh anak bodoh sikit ya. Tak cemerle dalam pelajaran. Sedihnya. Kecewanya. Masya-Allah. Jadi dia menganggapkan tak betuahnya aku. Sedaklah dia muat nak cerdik-cerdik belaka, pandai-pandai belaka. Jadi kalau dia bersengkau begitu, itulah dia akan dapat Tidak ada kebaikan pada anak dia, pada harta kemiskinan dia, maknanya kesempitan rezekinya, dia anggapkan itu apa-apalah Tuhan. Dia tak kata Tuhan lah, makna takdir aku Kalau dia anggap itu tak baik, mana tak baiklah yang dia dapat susahlah. Tapi kalau dia bersangka baik kepada Allah Ta'ala, itu yang kita belajar dalam minhaj mana tafwid. Allah Ta'ala memilih apa yang berlaku kepada kita itu adalah pilihan Allah Ta'ala, bermakna itulah yang terbaik bagi kita. Itu pentingnya sifat tafwid itu, wa ufawwidu ilallah, wa ufawwidu amri ilallah. Barulah semua perkara itu dia akan jadi baik berlaku. Apa yang berlaku dia banyak berlaku. Sepatutnya kita dapat dah terencak, tergendala, jadi tala, tak dapat lagi gitu. Tuhan lah nak marah apa tu kita tu tak boleh nak terima Tapi kalau orang yang dia tu sangat orang panggil benar dengan Allah Ta'ala bila benda dia nak mana tak berlaku lagi, benda yang dia duk nak sangat-sangat maka dia selalu dia faham selalu dah. Tuhan tak siwi lagi ni adalah kebaikan dia tu. Kita kalau dia nak satu-satu perkara nak lolo selalu. Kalau tak boleh gak nak macok nak marah lepas tu carilah sabit salah orang, pak temung lah duk cari sabit orang. Kita suka cari sabit nak menyalahkan orang di atas kegagalan kita Tidak melihat itu sebagai Allah Ta'ala nak beri kelebihan kepada kita Jadi kalau orang yang tolong menguruskan sesuatu hal bagi kita akhirnya tak berjaya, jadi kita pun Tuhan tak siwi lagi ni, adalah hikmat dia mana minta maaf lah orang hok tuan sayang kita mana-mana habirin dia usaha tak apalah, kisah dia menawak guano takkan nak ki lagi maknanya Tuhan nak wihak molek lagi tu dak sekolah bermakna itulah. Tapi kalau kita tak boleh nak terima kat dia duk marah kepada dia masa mak ngamung ni begitu kita nak cari duk fikir-fikir apa sebab ni, cari benda-benda kau sebab mak ngal macam-macam lah. Tu akhirnya kita tak dapat hubungan kita dengan Allah Ta'ala jadi rosak, hubungan kita dengan makhluk pun dia jadi punah juga. Tapi kalau kita bersangka baik kepada Allah Ta'ala, kita mudah memaafkan manusia. Tidak sabit ada jadi kalau kebetulan dia mau pakai putus lipat tu, dia nak putus nak modoh nanti masuk ya adik-beradik ni marah sepak ni apa balon ni dia awak putus lipat padahalnya tapi itu budak dia nak putus di kaki hak tu tu je sebenarnya. Jadi apa tu adalah kebaikannya tu. Jadi itulah maknanya kalau makna orang yang benar dengan Allah Ta'ala semua comel berlaku mari raya anak accident molek juga jadi orang tak faham molek ke mana molek sungguhlah anak dia tak dengar kata bila accident gini jadi dia boleh jadi insaf dah tu. Itu makna doa molek dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Wa ana ma'ahu idza zakarani, dia aku tu satu mana asas kita dalam hubungan Allah Ta'ala kena bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua wa ana ma'ahu idza zakarani, aku sertanya serta abdi tu apabila dia ingat ataupun sebut akan aku. Makna ma'iyah ni apa dia? Serta innallaha ma'as sabirin, maksudnya Allah Ta'ala akan tolong kita tu. Apabila dia sebut ataupun dia ingat akan aku, mudah je. Kalau kita nak pertolongan Allah Ta'ala, sebut Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah buat statement ni. Allah Ta'ala si buat fa in fi nafsi
fa in zakarani fi nafsih, maka kalau dia ingat akan daku pada dirinya, hambaku abdi sat ni, zakartuhu fi nafsi, aku ingat akan dia akan abdi sat ni pada diriku. Tu maksudnya bisawab warahmat sirran, secara sir, mana tu hawi pala. Wa in zakarani fi malain, dan jika dia berzikir akan daku hak sat ni fi nafsi, itu maksud dia berzikir secara sir. Dia berzikir secara sir, secara dia sorang ataupun secara sir. Sirron, mana kalau dia berzikir akan daku fi nafsi, pada diri dia, mana berzikir secara sir, sama ada dalam hati ataupun dia maknanya berzikir secara perlahan, kok tak ada siapa dia dengar, maka aku ingat akan dia tu pada diriku. Wa in zakarani fi malain, malain mana fi jama'atin, kalau dia tu maknanya mana fi jama'atin jahron, itu ada taklid dia tu. Malain tu makna makhluk-makhluk. Jadi kalau dia berzikir tu secara ramai-ramai bersama satu kaum, makna fi jama'atin jahron, zakartuhu fi malain khairin minhum, nescaya aku sebut akan dia pada makhluk-makhluk jemaah-jemaah yang lebih baik daripada mereka. Itu malain hok pertama saat ni. Tu dia. Kita berzikir ramai-ramai dengan satu kumpulan, Allah Ta'ala akan sebut nama kita pada malain yang lebih baik daripada malak hok kita bersama itu. Tu. Ini mana berzikir secara berkumpulan, bersama-sama. Tu banyak orang ni jumpa dah hadis ni, malaikat duduk keliling, dia duduk tawaf, kok jalan-jalan cari mana kaum yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia cari kumpulan-kumpulan yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak saja seorang. Mana kita juga dituntut, maksudnya dituntut kita ni berzikir hok secara seorang dan juga secara berkumpulan. Tu. Wa huwa al-mala'ul a'la. Kok lebih baik kau dia para malaikat. Aku sebut kepada malaikat. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dhira'an. Tengok ni. Hok kita, hok manusia berada ni ayat lagu ni. Tapi kok terbalik. Jika dia takarrub kepada aku, jika dia dampingin, dia mendekati kepada aku dengan shibr bi shibrin, dengan sejengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, aku mendekati kepadanya satu zira', satu hasta. Alah kelebih. Hok kita manusia ni ada biasa ni. Oh, kalau dia tu kalau mau beci kat aku sekali, aku beci 10 kali. Hebat dia. Apa yang kita beci orang kan, orang beci kita ni. Tak betul lah gitu. Kita beci ke dia tu kerana dia beci kita. Tak kena. Kalau kita nak beci orang tu, biarlah hati atas sahabat-sahabat yang betul. Tu saya kata, kalau mentakarrub kepada aku satu jika, aku takarrub kepadamu, aku mendekati kepadamu mana sehasta. Itu bukanlah dengan makna hakikat begitu. Nak raya Allah Ta'ala tu dia Allah kelebih semua. Kalau kita buat baik kat Tuhan tu, makna dia akan buat baik kepada kita lebih. Misalnya kalau kita sama-sama manusia kalau sah-sah dulu kan, kalau buat jamuan walimatul arus tu, maknanya buat secara mengelak kalau ni ramai orang buat secara majlis kesyukuran, ya duk main perang abalah biasa kalau mengelak. Hak orang mengelak tu dia sila juga tengok orang hala tu hok mana tu, hijau kok, merah kok, biru kok pas bila orang tu bawah dia akan wi serupa patutnya kita wi banyak, kau orang tak ada. Hak orang wi tak ada tu dia tak ada. Bila tahan dia tu wi banyaklah. Hak orang wi 50 ya hak banyak tu monggo dia tu ada piti banyak. Hak tu wi sikit pun tak apa. Ada. Tu. Jadi kita ni orang wi sikit, kita bahalah tu lebih banyak. Begitulah. Tu dia panggil ihsan. Allah Ta'ala ayat kita buat baik kepada dia, makna dia akan buat lebih baik daripada tu lagi. Kalau mu takarrub kepada aku sejengkal, aku takarrub kepadamu kepada abdi itu satu hasta. Wa in taqarraba ilayya adhira'an, dan kalau dia takarrub mendampingi aku buat ibadat kepada aku
itu zira'an, makna satu hasta. Jadi mana boleh hukum takarrub itu makna satu jengkal ni, itu adalah sebagai takribul fahmi, nak mendekat kepada faham. Taqarrabtu ilahi ba'an, aku takarrub kepadanya satu depa. Satu depa ni lah, satu depa ni. Satu hasta ni ya. Lebih pak. Berapa kali ganda tu? 5 kali ganda. Kok jengkal sat ni 2 kali ganda je. Tu. Wa in atani yamshi, kalau dia datang akan aku abdi sat ni, dia datang kepada aku tu secara berjalan, ataituhu harwalatan, nescaya aku datang akan dia berlari. Tu berlari ni. Maksudnya Allah Taala cepat lagi pada kita ni. Tu. Nombor 3 tu kepada Isra'an, mana nisbah kepada cepat segeranya, yakni taqarraba ilayya bi ta'atin qalilatin. Maksud dia nya ialah yakni taqarraba ilayya bi ta'atin qalilatin, jazaituhu bi matsubatin katsiratin, aku balaskan dia dengan balasan yang banyak. Kullama zada fi ta'ah zirtu fi sawabi, tiap-tiap kali hamba aku tambah ke taat dia, aku tambah lagi pahalanya berkanda-kanda lebih daripada tu. Tu wa taqarrubu wal harwalatu tumajazum, mendampingkan diri kepada Allah, pergi dekat dengan Tuhan tu bukan dekat body kita dengan zat Tuhan. Sebab tu, dan juga harwalah lagi tu majaz, itu semua majaz dah. Ala sabilil musyakalah, atas jalan makna menyerupai, ataupun dikatakan kalau tidak majaz awil isti'arah, atas jalan isti'arah, kata lagi tu kecil lagi tu. Qala babun yadullahi mal'a, tangan Allah Taala penuh. Ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina, faman yahdihillahu wa man yudlil. Amma ba'd, faqala Syekh Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. At-tadlisu ialah tadlisul hadis. Asal makna dari sudut bahasa tadlis ni menyembunyikan keaiban. Asalnya digunakan istilah tadlis dalam bab baik jual beli haram. Tadlisil mabi', menyembunyikan keaiban mabi'. Jadi kalau menyembunyikan keaiban hadis, min babil aula, lebih-lebih lagi lah fi tahrimnya, pada haramnya. Kenyataan daripada syarih dulu, at-tadlis huwa lughatan, ianya tadlis ini pada bahasa katumul ghaibi fil mabi', menyembunyikan keaiban pada mabi', barang yang dijual. Itu asal makna tadlis. Wa nahwihi, dan seumpamanya mabi', mana barang jualan. Wa huwa at-tadlis itu ma'khudun minad dalasi bitahrik, dengan berbariskan lam. Tadlis ni diambil daripada sulasi mujarrad dia nya, ialah masdar bagi sulasi mujarrad dia ad-dalas, ad-dalasu, minad dalasi, dalas, dalasun, dalasan, itu masdar. La tu berbaris tahrik. Apa makna kalau kita baca dengan ad-dalas? Wa huwa azulmatu. Ad-dalas makna dia ialah gelap. Lepas tu apa panggil tadlis? Ka'annahu, seolah-olahnya mudallis, orang yang mentadliskan hadis ni. Litaghtiyatihi alal waqifi, kerana seolah-olahnya al-hadis itu, al-hadis, klik kepada hadis,
Litaghtiyatihi, kerana tertutupnya hadis alal waqif, di atas orang yang waqif, orang yang melihat kepada hadis itu. Alal waqif yang alal hadis, orang yang berhenti di atas hadis, orang yang melihat kepada itu. Au ghair au alal waqif au ghairihi, ataupun lain daripada waqif. Azlama amrahu, menggelapkan akan pekerjaannya. Gelap mana tak nampak dah, maknanya tak nampak kebenarannya. Bahasanya maknanya ada keaiban pada guru yang dia ambil, jadi dia sembunyikan. Dia tak siwayat lah guru dia tu, sebab ada cedera, tu menyembunyikan kecederaan. Tok guru dia tu kurang hafazan, dia tak siwayat dia tak sebut. Jadi dia tak sebut nama tok guru dia. Wahwa salah satu aqsam, dan iaitu tadlisul hadis ini ada 3 kisim. Ada 3 bahagian. Asyara lil awwali, telah menunjuk oleh musannif bagi yang pertama. Minha, daripadanya, daripada salasah ni. Biqaulihi, dengan katanya, kata musannif, isqatu rawin wartiqa liman ala mu'asiran bi anwa shibihi ijtala. Itu salah satu daripada jenis tadlis. Tadlis hadis ni dia ada 3 kisim. Yang pertama, isqatu rawin, kita baca capur selalu, capur matan dengan syarah. Menggugurkan oleh rawi isma syaikhi, nama tok guru dia. Dia tak sebut nama tok guru dia. Tok guru dia as-siqati, yang siqah. Bapa dia tak sebut? Li sigharihi, kerana kecilnya tok gurunya, mudah pada dia. Itu jadi ayat juga gap dia. Kalau kita rakyat, kita mengaji dengan seorang ustaz, seorang tok guru, mudah pada budak pada kita. Ni. Omong belajar dengan budak. Jadi aib lah ni. Jadi dia tak sirayak lah. Awid da'ifi, ataupun guru dia tu da'if. Hak saat ni kerana kecil, budak tu kecil, mana guru dia tu mudah pada dia. Hak ni kerana da'if, dia tak rayak. Tu. Tak rayak, orang ingat kata hadis tu sahih. Rawi-rawi semuanya sahih, padahal tok guru dia tu makna da'if, dia tak sebut. Orang pun tengok sanad tu comel. Comel, dia buih huduh. Dia tutup huduh. Tempat huduh tu dia tutup. Walau inda ghairihi faqat, sekalipun walau kana dhaif itu di sisi orang lainnya saja. Walaupun orang dhaif itu di sisi orang lain, bukan di sisi dia. Di sisi dia rawi itu makna tidak dhaif, tapi orang lain tu makna dhaif. Dia pun tak rayaklah nama tok guru dia tu. Di sisi dia tok guru dia tu makna tidak dhaif. Misalnya wartiqa liman ala bil qasri lil wazni. Wartiqai ada hamzah asal dia, tapi oleh kerana wazan syair lil wazni bil qasri pendek, mana tak ada hamzah, kata wartiqai, tu panjang dah. Mana wartiqau liman, begitu. Tapi oleh kerana syair, jadi dia sebab nak jaga wazan syair, jadi ditakfirkan. Wartiqa dikosarkan. Dia naik dia bagi mereka yang di atas pada guru dia. Dia sebut nama tok guru bagi tok guru dia. Dia tak sebut nama tok guru dia. Tu. Wa huwa syaikhu syaikhihi. Men ala tu siapa dia? Men ala. Men ala tu ialah syaikhu syaikhihi. Tok guru kepada tok guru dia, ar-rawi. Faman fawqahu, maka mereka yang ada. Tok guru bagi tok guru bagi tok guru dia. Kau lagi tu, kau lagi orang panggil mengelirukan. Tu. Hala qauni zalikal ali, hal keadaan demikian itu al-ali tu. Al-ali tu mahuk tinggi. Mana syaikhu syaikhi tu. Ataupun syaikhu syaikhi syaikhi. Tu. Mu'asiran ialah sezaman lidzalikar rawi, bagi demikian itu rawi sezaman dengan dia.
Jadi itu yang jadi menyebabkan orang tu kesamaran. Kalau tak sezame, mudah-mudahlah orang tu orang panggil tak terima. Kemudian fayusnidu zalika ilaih, maka menisnadkan akan demikian itu hadis kepadanya. Zalikal ali itu siapa? Min ala itulah, min ala tu zalikal ali, mana guru kepada guru dia tu. Tu ya'in, apa nama, bi'an, dengan n, dengan lafaz n. Hal kata mu'asirun, sezaman dengan dia, bi'an dengan lafa'an, hala kauni zalikal isqati, hal keadaan demikian itu menggugurkan itu, musahiban di n, menyertai dengan lafaz n, menyertai dengan lafaz n, wa shibihi, dan hu shibih akal lafaz n. Hu sat shibih, hu orang panggil musyabahah dengan lafaz n. Min kulli lafzin yuhimu al-ittisala, daripada tiap-tiap lafaz, setiap lafaz yang mewahamkan akan berhubung. Lafaz yang akan seolah memberi wahan akan berhubung. Wala yaqtadihi, dan tidak menghendakilah akan dia akan ittisal. Li alla yakuna kadziban, supaya tidak adalah al-ittisal itu makna kadziban, maksudnya dusta. Fala yakulu akhbarana, dia tak kata akhbarana, sebab perkataan akhbarana itu iqtida bagi makna ittisal. Dia guna perkataan n sajalah, sebab dia pun tak berani juga. Dia tak guna perkataan akhbarana wa ma fi maknaha, mana amba'ani akhbarani. Dia tak gunalah perkataan, dia guna n, dan sebangsa dengan n tu yang mewahamkan akan ittisal. Adapun akhbarana ni tidak waham, tidak jadi waham kata ittisal, sebab itu perkataan yang makna jazam ittisal. Tu kalau n ni berhubung ke tidak, tu makna waham, mewahamkan akan ittisal. Tu jadi dia pun tak guna, dia tak berani juga nak kata akhbarani. Tu Syekhu fulan telah mengkhabarkan akan aku wano, moga dia bukan dia tak mengkhabarkan, dia mengkhabar kepada dia tu makna tok guru dia tak sebut. Tapi kalau dia sebut kata n daripada, itu ada ihamkan kata mutasil, jadi waham mutasil hingga dah. Li ala yakuna kadzam, supaya tidak adalah ittisal itu makna dusta. Fala yakulu akhbarana, jadi dia tak katalah akhbarana dan bare yang pada makna akhbarana, bal yakulu an fulanin au anna fulanan. Hak tu hak syibih kepada n tu kepada anna, itu ada hadis ma'an anah ataupun makna n, anna. Jadi dia kata dengan lafaz n, ijtala ai zaharo nyato yo, zalika demikian itu isqa tu, menggugurkan itu. Ka zuhuril arusi al mujawwalati, nak ayat ni banding dengan apa? Nak banding dengan kata zahara zahir demikian itu isqa tu. Ka zuhuril arus, seperti timbulnya zahirnya pengantin, al mujawwalati yang dibuat katil, buat singgasana kursi itulah. Hala kaunihi yusamma, hal keadaannya isqa ini menggugurkan ini dinamakan dia tadlisul isnad. Ini dia panggil tadlisul isnad. Itu jenis yang pertama, tadlis hadis. Nama dia tadlisul isnad. Tu. Kalau begitu wa kharaja biqaidil mu'asarah, dan keluarlah dengan kata dengan qaid mu'asarah sezaman, ma idza rawa, masalah apabila meriwayatlah oleh mudallis, orang yang mentadliskan hadis, amman daripada mereka, lam yudrikhu ra'san, daripada orang yang dia tidak mendapatkan akan dia akan mantu ra'san sama sekali. Lagu mana tak dapatkan sama sekali, tarikh lahir dia dengan tarikh wafat guru tu tak tindih sikit rabuk nah. Macam mana dia ambil daripada guru tu? Tu mana tidak muasarah.
Jadi kalau begitu tidak jadi kesamaran lah. Kok mana dia ni ambil daripada Tok Guru tu? Dia ke mana Tok Guru tu mati, dia tak beranak lagi. Tu. Bilafzin muhimun, dengan lafaz muhimin, dengan lafaz yang memberi fahamkan, maksud seperti an, tu anna. Jadi falaisa bitadlisin alal masyhur, tidaklah ianya ma idza rawa amal lam yudriku ra'san. Itu tidaklah ia tu bitadlisin, ialah tadlis alal masyhur, di atas qaul yang masyhur, wa huwa as-sahihun, dan qaul yang masyhur ini adalah sahih, qaul yang sahih juga. Wakilah kata kil innahu, bahawasanya ma idza rawa amal lam yudriku ra'san tu. Wakilah kata kibla innahu, bahawasanya ma idza bare, yakni hadis apabila meriwayat dari seorang rawi daripada rawi yang dia tak mendapatkan sama sekali, innahu tadlisun, itu ialah tadlis. Fayuhaddu bi an yuhadditsar rajulu, maka membuat takrif akan hadis tadlis dengan bahawa membaca hadis oleh seorang laki-laki itu anir rajuli, daripada seorang laki-laki, bima lam yasma'hu anhu, dengan barang yang dia tak dengarnya, barang tu minhu, daripada rajul yang kedua tu, dia tak pernah dengar rajul yang kedua tu. Bilafzin la yaqtadi tasrihan bisama, dengan perkataan yang tidak menghendaki secara sharih dengan sama dengar. Mana perkataan yang sharih dengan sama? Itu akhbarana, hadatsana. Tu qala Ibnu Abdul Bar, berkata oleh Ibnu Abdul Bar, wa alaihi, dan di atasnya, di atas hadzal qil, wa in jaraina ala hadzal qil, begitu takdir dia. Wa alaihi wa in jaraina ala hadzal qil, kalau kita berlaku di atas qil ini yang terakhir itu, fama salima min at-tadlis ahadun, maka nescaya tidak selamat daripada tadlis oleh seorang pun minarwah, termasuklah minal musannifin hatta al-Bukhari, termasuk Imam Bukhari pun tak lepas daripada tadlis. Kalau serupa hok sani gak ni, tu. Kalau berlaku di atas qil ini, kata Ibnu Abdul Bar, wa tarakal musannifu qaidan thaniyan li hadzal nau', meninggalkan oleh musannif akan qaid yang kedua bagi nau' ini. Nau' apa? Tadlisul isnad ni. Ni yang pertama lagi lah ni. Apa tinggalkan qaid yang kedua? Wa huwa alla yakuna rawi sahabian, bahawa tidak adalah rawi itu ialah sahabat, atau qaid dia. Apa musannif tak sebut? Fa in kana sahabian, kerana jika adalah rawi itu ialah sahabi, wa rawa haditsan la yasma'hu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia meriwayatkan akan satu hadis yang mana dia tak biasa dengar pun akan hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal min sahabiyyin akhara, bahkan dia ambil daripada sahabat yang lain, fala yusamma tadlisan, hak tu tidak panggil tadlis. Sebab apa? Ta'adduban fi haqqi sahabah, kerana beradab pada hak sahabat. Dia tak boleh juga ni. Kalau kita tengok hakikat rupa tu, maknanya sama dah. Tapi sahabat tak boleh lah panggil tadlis. Sahabat buat tanya kerana ta'addub, nak panggil sahabat tu modalisin, daripada modalis, orang yang melakukan tadlis. Illa an yuqala, melainkan bahawa dikatakan, manakil yu'lamu hadza syartu, diketahui. Malaikat bahawa dikatakan, kata apa dia? Yu'lamu hadza syartu, diketahui akan ini syarat, mimma zakarahu awalan, daripada barang yang telah menyebut akan diakamah oleh musannif. Zakara musannif, hu akan diakamah tu awalan pada mulanya, min annal mursalat sahabah, daripada bahasanya hadis mursal sahabat, mahkumun alaihi bittisal, bil ittisal, dihukumkan di atasnya dengan ittisal. Nah, dulu dihukumkan dengan ittisal. Qala thumma i'lam anna alladhi ma syaa alaihi an-nazimu ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.